Okey, baik. Ini dia yang kita katakan sebagai silinder penyukat dan ini merupakan skala-skala yang terdapat pada silinder penyukat. Sebelum kita menggunakan silinder penyukat ini untuk menyukat isi padu sesuatu objek, kita kena kenal pasti dahulu berapa dia punya muatan untuk satu silinder penyukat. Okey, dekat mana kita nak tengok? Kita tengok dekat bahagian sini. Okey, kita tengok dekat bahagian sini. Okey, dekat sini dia nyatakan 50 ml. Jadi maksudnya silinder penyukat ini hanya boleh mengisi 50 ml. Nampak ni? 50 ml. Dan sebelum kita menggunakan silinder penyukat ini, kita kena kenal pasti dahulu unit untuk setiap satu senggatan, dan saya dah ajar kepada kamu bagaimana untuk kita mengira. Kita ambil dua bacaan, contohnya di sini 0 hingga 10. Okey, kita ada yang ni tak cukup, kita ambil kat atasnya. 10 hingga 20 ada berapa senggatan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 20 tolak 10, 10 bahagi dengan 10 senggatan bersamaan dengan 1. Maksudnya setiap satu senggatan ini bernilai 1 ml. Tengok ya. Okey, cecair dia ada unitnya mililiter. Okey, yang saya terangkan tadi ialah cara untuk menyukat isi padu cecair. Okey, tadi saya katakan bahawa untuk menyukat isi padu pepejal, kita kena lihat dulu sama ada pepejal itu berbentuk sekata seperti cube ini ataupun berbentuk tidak sekata seperti seketul batu. Okey. Okay, bila kita ada pepejal berbentuk sekata seperti cube ini, maka isi padunya kita boleh menggunakan formula. Formula untuk isi padu yang ini berbentuk cube ini ialah panjang darab lebar tinggi darab panjang darab lebar darab panjang, atau panjang darab lebar atau darab tinggi. Okey, sama saja ya. Okey, awak tengok dekat sini, setiap satu sisi ini kita darabkan. Okey, 4 darab 4, 16. 16 darab 4, kita dapat 64. Okey, kemudian unitnya cm darab cm, cm kuasa 2, cm kuasa 2 darab cm, cm kuasa 3. Maka kita katakan bahawa isi padu untuk cube yang berukuran sisi 4 cm ini ialah 64 cm padu. Ingat, formula kita gunakan untuk menyukat isi padu objek berbentuk sekata. Okey, kalau objek berbentuk tidak sekata, maka kita menggunakan kaedah sesaran air. Okey, kita menggunakan kaedah sesaran air. Macam mana kita nak tentukan kaedah sesaran air? Nanti saya akan terangkan. Okey, sebagai peringatan kepada kamu, bila kamu nak mengambil bacaan pada silinder penyukat, pastikan mata kamu berada sebaris dengan skala atau senggatan yang kamu nak baca untuk mendapatkan jawapan yang tepat. Seandainya kedudukan mata kamu berada di atas atau di bawah, akan berlaku ralat paraleks. Ingat, ralat paraleks merupakan kesilapan kedudukan mata. Bila mata kita berada di atas, maka isi padu yang kita ambil lebih besar. Dan seandainya mata kita di bawah, kita akan dapat bacaan yang kurang. Itu pentingnya kita mengambil bacaan dengan kedudukan mata yang separas dengan skala untuk mengelakkan ralat paraleks dan juga untuk mendapatkan jawapan yang lebih tepat. Untuk mengira kaedah sesaran air, formula untuk isi padu sesaran air ialah bacaan akhir tolak dengan bacaan awal. Bacaan awal ini ialah bacaan isi padu cecair yang kita masukkan ke dalam silinder penyukat tanpa ada objek. Okey, katakanlah di sini kita ambil 50 cm padu. Jadi bacaan awal kita ialah 50 ml sebab ini ialah isi padu cecair. Okey, kemudian kita masukkan objek
yang kita hendak kira isi padunya. Contohnya di sini ialah pepejal X ataupun batu. Bila kita masukkan pepejal ini, maka kita akan dapat aras airnya meningkat ke sini. Dan di sini isi padunya adalah 68. Okey, isi padunya ialah 68. 68 apa? Mililiter. Jadi sekarang kita kira kaedah sesaran air. Okey, tadi bacaan akhir yang kita dapat ialah 68 mililiter. Okey, kita tolak dengan bacaan awal tadi kita. Bacaan awal kita di sini 50 mililiter. Dan kita akan dapat 68 tolak dengan 50 mililiter 18. Okey, 18 mililiter. Okey. Kalau kita tengok dekat dia punya unit, 18 mililiter ini ialah isi padu cecair. Sekarang kita nak cari isi padu pepejal. Jadi kita kena tukarkan sahaja unit ini. 18 mililiter bersamaan dengan berapa mililiter? Berapa sentimeter padu? 18 mililiter sama dengan 18 sentimeter padu. Okey, kenapa jadi begini? Sebab dekat sini persamaan dia 1 mililiter bersamaan dengan 1 sentimeter padu. Okey, jadi kalau kita ada 18 mililiter, ia bersamaan juga dengan 18 sentimeter padu. Sama ya? Okey, bila ditanya apakah nama kaedah untuk penyukatan isi padu yang sebegini, okey, yang sebegini, kita panggil kaedah ini adalah kaedah sesaran air. Kaedah sesaran air di mana isi padu air yang disesarkan sama dengan isi padu objek yang kita hendak sukat. Dan kemudian semasa kita membuat bacaan ini, kita kena pastikan bahawa mata kita pada keadaan yang betul, pada paras yang betul. Dan kemudian kita kena lihat juga perkara yang perlu kita ambil kira sebelum kita melakukan, sebelum kita membuat kaedah sesaran air, di mana kita kena letakkan silinder penyukat di permukaan yang rata supaya meniskusnya dalam keadaan yang rata. Dan kemudian kita kena baca kita kena baca bacaan isi padu pada aras meniskus. Okey, awak tengok dekat kedua ni ya. Okey, letakkan sehelai kertas hitam di belakang silinder penyukat. Tak boleh sebab lagi kita tak nampak langsung pun nanti apa skalanya. Tapi sekarang kebanyakan skala dia dah buat lebih tebal dan kita lebih mudah nak lihat. Tapi untuk memudahkan kita, membantu kita nak melihat skala, maka kita kena gunakan kertas putih di belakangnya untuk memudahkan kita mengambil bacaan.